Sebab itu, saudara, hari ini, menurut Datuk Sri Zahid Hamidi, selaku Presiden UMNO dan Timbalan Perdana Menteri, beliau mengatakan bahawa komplot mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan ini tidak akan berjaya. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun berkata tak akan berjaya. Kalau benar mereka mempunyai pengaruh, tunggulah 22 bulan. Bukan lama lagi, saya 22 bulan Mei, Dewan Parlimen akan bersidang. Hari ini 5 bulan, 17 hari lagi. Tak perlulah didengungkan melalui media massa. Tak perlulah dikatakan orang tak betul orang ini. Bahawa kita nak tunggu. Tapi masalah sekarang ni, sebelum Parlimen bersidang, terus timbulkan cerita orang itu begini, kerajaan akan jatuh, Anwar Ibrahim akan tumbang. Untuk apa? Gambaran bahawa negara kita masih lagi belum tenang dan tentram. Apakah kita masih mahu mengulangi sejarah bagaimana kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Dato' Mahathir tumbang selepas 22 bulan? Malahan sekarang ni, kononnya, semalam saya ingat tular, saya tak mau mulas. Jadi saudara, jangan betulkan TV anda. Sebab bila saya beri penjelasan, mereka tak suka. Banyaklah orang akan cuba melakukan sabotaj terhadap live saya ini. Saya nak menjelaskan saudara, sebagaimana kenyataan daripada Persiusan Agong PAS, Datuk Seri Taqiyuddin. Dia kata bahawa apa yang tular semalam tak betul. Sudah ada pun pihak yang menuralkan kononnya PAS bersetuju mengangkat kumpulan Perikatan Nasional mengangkat Haji Hadi sebagai Perdana Menteri. Saya diam, saya tak mau cakap, saya tak mau komen. Mungkin anda bertanya kenapa saya tak komen. Sebab saya tidak akan memberi sebarang komen selagi ia tidak disahkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab ataupun yang mempunyai autoriti. Tapi apabila saya lihat ada kenyataan daripada Persiusan Agong PAS bahawa beliau mengatakan itu hanyalah palsu. Dalam satu kenyataannya, Taqiyuddin mengatakan bahawa kenyataan media yang keluar itu tiada kaitan dengan mana-mana pihak yang disebutkan. Kenyataan media bertajuk sokongan terhadap Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru Haji Hadi Awang sebagai ahli parlimen marang sebagai Perdana Menteri Malaysia yang sedang tular pada masa ini adalah palsu dan tiada kaitan dengan mana-mana pihak yang disebutkan. Itu sekarang semalam tular cerita tentang Tan Sri Haji Hadi. Tapi 2-3 hari ini pula timbul lagi kononnya bahawa kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dijatuhkan, maka Hamzah Zainuddin, Persiusan Agong Perikatan Nasional pula kononnya akan dijadikan calon Perdana Menteri. Malahan sudah ada pula mengatakan bahawa pimpinan Perikatan Nasional sedang menanti kononnya pada hari ini 5 bulan akan menghadap Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Sedangkan Duli Yang Mulia Pertuan Agong sudah pun berada di Westminster Abbey di England kerana hadir atas jemputan Raja Charles ketiga menghadiri istiadat pertabalan baginda sebagai pemerintah United Kingdom saya. Jadi keadaan saudara membohong. Kenapa dibohongi rakyat? Sebab itu saya mengharap teman-teman yang melayari halaman saya ini, kita lapang dada, kita dengar, jangan kita mudah terperangkap dengan dakyah-dakyah palsu. Sekejap saya. Panas ni saudara. Saya selalu berkata, selalu saya berpesan, tapi nampak gayanya kata-kata kita tidak diindahkan. Saya selalu berharap sebulan dulu, 2 bulan dulu pun saya dah bagi tahu, saya dah menyatakan sebaik mungkin. Dr. Mahathir sudahlah. Dah kalah di Langkawi, orang Langkawi pun tak terima, malah akan hilang wang pertaruhan. Sudahlah, eloklah berehat Tun. Tidak ada keperluan lagi untuk campur tangan. Usia pun dah semakin memanjat saudara. Apa yang nak diburu? Apa yang nak dicari dalam keadaan sekarang? Kenapa tidak santuni kerajaan supaya rakyat dapat dibela dengan baik mungkin? Tak perlu dikocakkan lagi suasana politik. Tapi ternyatalah saudara, apa-apa yang kita sarankan itu tidak diindahkan. Selalu saya katakan Dr. Mahathir ni dia memerlukan isu politik. Tanpa adanya krisis politik, dia tidak akan survive. Dia tak akan hidup dalam dunia politiknya. Jadi sebab itu soal samannya ataupun pertemuan yang cuba diwujudkan kononnya, secara deklarasi rakyat dan sebagainya, saya melihat bahawa ini tidak lain hanyalah sekadar cetusan untuk menghidupkan aura politiknya. Sedangkan kita minta agar Tun Dr. Mahathir sudahlah. Sebab kita tak mahu rakyat akhirnya membenci berterusan. Usia semakin tua.
Sepatutnya inilah masanya menyantuni dengan keluarga, dengan anak-anak, cucu-cucu. Tapi tidak diindahkan. Saya tak tahulah apa yang dikejar, apa yang nak diburu. Untuk apa? Kata nak selamatkan negara, apa yang mampu dilakukan? Dr. Mahathir bukan ahli parlimen, bukan boleh jadi Perdana Menteri. Dulu pun dah dapat jadi Perdana Menteri pun, apa yang mampu? Saudara Ros Johari dia kata Dr. Mahathir seorang pendendam. Itulah keadaan sekarang. Dan keadaan begini sebenarnya, ini semata-mata pertama kononnya nak menaikkan imejnya. Nak naik macam mana? Dan yang paling penting saya nampak adalah menarik kembali kaki kipas untuk bersama dengan dia. Ataupun menarik sokongan. Orang yang tak bersetuju Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyokong beliau. Jadi mewujudkan perpecahan. Sebab itu sekarang ini dalam momentum untuk menghadapi pemilihan atau pilihan raya negeri ini, saya melihat tulisan Datuk Nazri Abdullah. Beliau mantan pengarang di Berita Harian. Saya nampak Datuk Nazri dia menyebelahi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi Datuk Kadir Yassin menyebelahi Dr. Mahathir. Dua-dua daripada kumpulan The New State Time. Bertagabur lah kedua-dua ni. Pakar-pakar strategik media. Kata saudara Datuk Nazri Abdullah, Dr. Mahathir dan Hadi Awang adalah punca perpecahan rakyat Malaysia. Ini yang saya tak suka dengar. Akhirnya orang menuduh yang bukan-bukan dan orang membuat persepsi. Kita kena terima hakikat bahawa perpecahan bangsa kita berada dalam keadaan yang cukup sarat. Saudara. Jadi sebab itu katanya beliau mengingatkan bagaimana Tengku Abdul Rahman sewaktu memecat Dr. Mahathir dulu ada memberi amaran kepada orang Melayu bahawa Dr. Mahathir bakal memecah belahkan keharmonian rakyat. Begitu juga katanya Tun Hussein On memanggil atau menggelar Dr. Mahathir sebagai kruk kerana memecah belahkan UMNO selepas menjadi Presiden UMNO. Tapi anaknya pula ada sebelah sana pula. Jadi untuk kekalkan kuasa, katanya Dr. Mahathir, dia ini akhirnya orang membongkar balik kisah lama. Untuk kekal berkuasa, dia sanggup menipu. Waktu pemilihan UMNO dan beliau saat mengalahkan Tengku Razali Hamzah. Jangan lupa saudara, peristiwa 1987, bagaimana akhirnya UMNO diharamkan. Rakyat akan mengingat balik. Sepatutnya benda pun rakyat dah lupa dah. Tapi bila Dr. Mahathir bersama dengan Haji Hadi, kononnya nak wujudkan deklarasi dan sebagainya, orang ingat balik. Itu keadaannya. Secara dilema bed dia kata dah berjujuh dah kaki kipas menghadap. Tapi saya tak tahulah saudara, dalam keadaan begini tak sepatutnya. Kerana menurut Datuk Nazri Abdullah, bila benda ni berlaku, suka tak suka rakyat akan mengimbau kembali apa yang telah anda lakukan. Rakyat akan, saya rasa kalau dia bersara dari politik dengan cucu, sesekali bercakap soal harapan rakyat, saya rasa tak ada masalah pun. Tapi bila mewujudkan suasana sebagaimana nak mewujudkan perpecahan lagi, maka rakyat akan marah. Sebab itu Datuk Nazri Abdullah dia kata boleh tanyalah dengan Tun Musa Hitam. Tun Musa Hitam juga menggelar Dr. Mahathir sebagai devil katanya. Itu saya melihat bahawa di kawasan bahagian Kubang Pasu pun dulu Dr. Mahathir tak dapat nak bertanding jawatan mewakili perwakilan pun kalah. Artinya rakyat dah tolak, sudahlah, dah tutup buku. Tapi masih lagi mahu bergiat dalam politik yang mengundang masalah pada kaum kita, saudara. Jadi dalam keadaan begini, bila bersama dengan Haji Hadi, tentulah menimbulkan orang akan menggali balik cerita kisah lama. Perbalahan antara Dr. Mahathir dengan Haji Hadi daripada pimpinan PAS. Bagaimana jangan lupa tentang insiden berlaku di Mamali. Apakah sebagaimana saya katakan semalam, keluarga yang menjadi korban di Mamali itu boleh melupakan? Kerana saat itu Dr. Mahathir adalah menjadi Perdana Menteri. Ini orang tak akan lupa saya. Jadi akhirnya kedua-dua mereka ni dilihat sebagai pemecah bangsa kita. Jangan lupa Haji Hadi pun dengan dia punya amanatnya, kafir mengkafir lah, saudara, 2 masjid, 2 imam lah. Orang akan menggali balik. Sebab itu masa yang terbaik kedua-dua mereka ni ceasefire, relax. Bantulah kalau betul-betul ikhlas, bantulah pimpinan, saudara. Sebab saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim dia bukan satu orang yang mau berdiam diri. Jangan lupa, saya dah cakap dulu lagi dah katakan. Beliau diibaratkan seperti harimau terluka yang lepas daripada kandang besi. Sebab itu tengoklah sendiri bagaimana dia lepas saja mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 24 November.
dia telah menyaman dua individu, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga seorang pemimpin dari PAS, saudara Datuk Ahmad Amzad Hashim. Dua-dua disamanya. Dan kalau Dr. Mahathir yang stakar saman beliau, dia kata jumpa kat mahkamah. Saudara, sebab itu saudara Mahasan Harun dia kata, demi kuasa Atuk sanggup jilat balik apa saja yang pernah diludahkan dulu. Saya rasa saudara, dalam keadaan sekarang ni negara nak pulih ekonomi. Semalam Datuk Nazir Aziz dah mengatakan, beliau sebagai duta besar Malaysia ke Amerika Syarikat runsing dengan keadaan sekarang ni kerana pihak kedutaan, duta-duta kita di luar negara sedang berusaha tuwus ataupun untuk mengundang para pelabur datang ke negara kita. Tetapi masalahnya, kalau negara ini digambarkan masih lagi tidak stabil politiknya, mana pelabur nak datang?